Dari segi visi Arkib Negara Malaysia adalah untuk menjadi arkib moden dan pintar menjelang tahun 2030. Manakala dari segi misi untuk memastikan tadbir urus rekod dan arkib yang efisien dan efektif melalui teknologi terkini demi kepentingan negara dan kemakmuran bersama. Bagi tujuan pemeliharaan ini dan pemeliharaan sebagai khazanah negara, Arkib Negara Malaysia melakukan berbagai program seperti penerimaan dan pemulihan bahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pencegahan, pemulihan rekod fizikal dan digital, pengurusan rekod elektronik ataupun DDMS iaitu Digital Document Management System, dan peralihan data ataupun pendigitalan bahan arkib iaitu data conversion, migration kepada arkib ataupun arkib management system dan media asset management system yang ada di Arkib Negara Malaysia. Arkib Negara has actually a very interesting collection of materials because there is so much interesting material in these files that I found I was reading things that actually had nothing to do with what I was studying. There is a wealth of material here. As I said, I spent a lot of time reading and I learnt a lot. Saya berkesempatan untuk melihat berbagai jenis bahan koleksi yang ada di Arkib Negara ini, dan setelah saya melihat semua itu, saya berpendapat bahawa bahannya adalah sangat banyak, sangat relevan dan banyak bahan yang belum lagi dikaji. Dan untuk aspek-aspek tertentu, ianya adalah satu-satunya unik dan satu-satunya di dunia. Bahan ini pula dipelihara dengan baik, termasuk artifak, manuskrip, peta, dokumen, filem, bahan-bahan AV, bahan terbitan, surat khabar dan juga surat menyurat, surat lantikan dan sebagainya, yang mana pada pendapat saya semua ini adalah bahan-bahan yang penting untuk menceritakan satu peristiwa ke satu peristiwa dan ke satu peristiwa. Perjanjian antara negeri-negeri dengan British, ya, maknanya pada tahun 1948 itu ada dua perjanjian, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga perjanjian dengan negeri-negeri. Pada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 digarapkan satu dalam istilah yang digunakan dalam perundangan ialah constitutional development, iaitu pembangunan atau perkembangan terhadap membentuk sebuah negara yang merdeka, ya. Apabila kita ada perjanjian kemerdekaan 1956 dan juga perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, itu adalah suatu penanda aras kepada Tanah Melayu yang akan mencapai kemerdekaan. Perjanjian-perjanjian ini ditandatangani oleh raja-raja Melayu, terutamanya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang ditandatangani pada 5 Ogos 1957 itu menunjukkan kesediaan raja-raja Melayu untuk membentuk sebuah negara persekutuan pada tahun 1957. Oleh itu, dalam kemerdekaan kita ini, perjanjian-perjanjian tersebut masih lagi mempunyai kesan-kesannya yang terperinci. Maka tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk meneliti apakah sejarah negara dan juga perjanjian-perjanjian yang dilalui oleh negara bagi membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. ...1948 merupakan antara tahun yang penuh cabaran kerana Tanah Melayu seperti yang kita tahu pada detik itu mula mengerak langkah ke arah membina kedaulatan. Langkah ini bermula selepas pembentukan Malayan Union. 9 negeri Melayu dan 2 daripada negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka membentuk sebuah jajahan British. Walau bagaimanapun, hakikat membentukkan jajahan ini telah mengakibatkan Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa dan kedaulatan mereka kepada Gubernur British. Namun, semangat penentangan penduduk Tanah Melayu telah memaksa British membubarkan Malayan Union. Akhirnya, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk dan kedudukan Raja-Raja Melayu dikekalkan. Tanggal 21 Januari 1948, satu perjanjian telah ditandatangani
oleh Raja-Raja Melayu yang mewakili negeri-negeri Melayu, termasuk 4 orang undang Negeri Sembilan dan Tunku Besar Tampin. Sir Edward Gen, Pesuruhjaya Tinggi Tanah Melayu, menandatangani bagi pihak kerajaan British. Upacara menandatangani dokumen perjanjian ini berlangsung di King House, Kuala Lumpur. 32 salinan perjanjian, 16 masing-masing dalam bahasa Melayu Jawi dan bahasa Inggeris telah ditandatangani. Sultan Pahang Sultan Abu Bakar adalah orang pertama yang menurunkan tanda tangan dan memeterai pada dokumen-dokumen tersebut, diikuti oleh Raja-Raja Melayu. Persekutuan Tanah Melayu menghadapi ancaman keganasan daripada pihak Komunis Melaya, PKM. PKM telah melakukan tindakan yang menimbulkan huru-hara dalam negara. Bagi menangani ancaman ini, kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Pada tahun-tahun berikutnya, atas desakan nasionalis Melayu, British terpaksa bersetuju untuk membenarkan Tanah Melayu ditakbir sendiri pada pertengahan tahun 1990-an melalui pengenalan pilihan raya umum dan penubuhan Dewan Perundangan Persekutuan. Hal ini telah membawa kepada pilihan raya 1955 yang diadakan buat pertama kalinya, di mana urusan pemindahan kuasa pentadbiran dan politik kepada penduduk tempatan bermula. Gabungan parti berasaskan kaum seperti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Malayan Chinese Association MCA dan Malayan Indian Congress MIC. Parti-parti ini membentuk perikatan telah berjaya memenangi 51 daripada 52 kerusi pada pilihan raya ini. Misi Rungan Kemerdekaan yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman telah ke London pada 16 Januari 1956. Ini membawa kepada termeterainya Perjanjian Kemerdekaan pada 8 Februari 1956 antara Tanah Melayu yang diwakili oleh Tengku Abdul Rahman dengan wakil British Sir Allan Lennox Boyd. Akhirnya, Raja-Raja Melayu dan British menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian yang ditandatangani oleh kesemua 9 orang Raja-Raja Melayu termasuk 4 undang Negeri Sembilan dan Tengku Besar Tampin bagi pihak negara Tanah Melayu dan Sir Donald Charles McIlvery bagi pihak Ratu England telah berlangsung pada 5 Ogos 1957 di King House, Kuala Lumpur. Perjanjian inilah yang mewujudkan Perlembagaan Persekutuan 1957 yang dikubal oleh Suruhanjaya Red, iaitu sebuah suruhanjaya yang dibentuk oleh pihak British pada bulan Mac 1956. Suruhanjaya ini ditugaskan untuk membincangkan dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Perjanjian ini merupakan salah satu langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh di samping memperlihatkan persetujuan semua kaum menerusi Pakatan Murni. Selain itu, perjanjian ini memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara mengikut acuan sendiri. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini adalah penting kepada pembinaan negara dan bangsa. Setiap kaum berusaha melahirkan identiti bangsa yang merdeka dengan perbezaan warna kulit, agama
bahasa dan bangsa diketepikan. Kemeriahan menjelang Hari Kemerdekaan mula dirasai apabila Stadium Merdeka dibina dan rakyat begitu gembira menantikan detik kemerdekaan negara yang akan diisytiharkan. Detik bersejarah negara ini telah dilakarkan pada pagi 31 Ogos 1957. Suasana kegembiraan ini diraikan sebagai Hari Kemerdekaan serta diisytiharkan secara rasmi di hadapan Raja-Raja Melayu, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya Tinggi British terakhir, Sir Donald McIlvery dan beribu-ribu rakyat Tanah Melayu. Bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru dinaikkan dan berkibar megah. Inilah saat yang paling bermakna untuk negara kita. Selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan, Tengku mengangkat tangan dan melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Gema laungan kemerdekaan dirasai di seluruh stadium, tersemat di hati sanubari dan diingati hingga ke hari ini. Merdeka! Merdeka! Bermula dari 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu merupakan sebuah negara merdeka yang diasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kelahiran Tanah Melayu sebagai sebuah negara merdeka, kata-kata ini kekal selamanya termaktub dalam pengisytiharan kemerdekaan yang dibacakan oleh Tengku Abdul Rahman Putra pada pagi bersejarah itu. So Malaya today as a nation realizes that she cannot stand alone and in isolation. Sooner or later, Malaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei and Sarawak. Penubuhan Malaysia telah disahkan oleh Jawatankuasa Penilaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengesahkan persetujuan penduduk di Borneo Utara dan Sarawak. Pada Julai 1963, satu perjanjian penting telah ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di London. Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia itu telah ditandatangani oleh wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Pada 16 September 1963, di Stadium Merdeka, Tengku Abdul Rahman Putra membacakan pengisytiharan pembentukan Malaysia dan melaungkan azimat Merdeka, Merdeka, Merdeka. Isytiharan yang sama diadakan di Kota Kinabalu dan Kuching oleh pemimpin negeri masing-masing dan wakil kerajaan persekutuan. Watikah Pemasyuran Malaysia dilihat mempamerkan corak bunga raya sebagai bingkai. Pada tahun 1960, Perdana Menteri yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman Putra telah mengisytiharkan bunga raya atau nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu ketika merasmikan pameran Maha di Kelab Turf Selangor. Lebih-lebih lagi, marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja.
hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!